Assalamualaikum, nama saya Muaz, aka Muaz Tapping. Hari ini kita akan membicarakan tentang mentality. Saya ada mentality baru, dan saya rasa awak pernah dengar kisah ni sebelum ni. Berkaitan dengan pengawalan, in control. Macam mana kita nak adakan satu budaya dalam fikiran kita supaya kita dapat mendekati sesuatu permasalahan dengan lebih bijak. So, kita cakap pasal isu bos yang membayar gaji pada orang sekeliling, bos yang menentukan apa benda visi dan misi supaya dia dapat achieve target yang company tu nak. Dan apa benda yang terjadi bila ada masalah, bos tu akan jadi cepat marah, sama ada dia kecewa dengan pencapaian yang pekerja-pekerja dia hanya mampu capai, dan dia akan memarahilah kepada yang di bawah-bawah jika dia tak dapat pemuda yang dia nak. Tapi kesilapan yang berlaku pada persekitaran tu ialah mungkin high expectation yang ada pada bos tu sendiri. Mungkin salah bos tu sendiri dalam memilih orang yang berkelayakan ataupun tak. Tapi kita tak akan push sangat pasal benda tu, kita akan push pasal mentality. Dan saya nak sebut satu benda ni. Kalau kita percaya bahawa benda sekeliling adalah bukan di dalam kawalan kita, secara tak langsung kitalah orangnya yang akan mengawal keadaan sekeliling. So, macam mana cara awak nak kena fikir? Awak kena fikir benda sekeliling awak bukannya dalam kawalan awak. Dan disebabkan keadaan begitu, maksudnya sekeliling keadaan awak ni adalah satu benda yang terabur lah, yang berselerap. Dan awak boleh memilih untuk membetulkan balik sedikit demi sedikit. Dan di ketika itulah awak dapat mengawal situasi. So, kena fikir bahawa awak tak boleh kawal semua benda, dan adakan inisiatif untuk step anak-anak tangga, orang kata, untuk membuat balik kembali sedikit demi sedikit tentang apa benda yang awak rasa sesuai dengan persekitaran awak. Dan benda ni macam, apa benda yang saya nak buat ialah saya nak cuba trigger awak punya pemikiran. Dan saya rasa awak faham apa ni yang saya cuba nak masukkan. Dan bila kita fikir balik, kita renung balik, apa benda yang Islam syariatkan, apa benda yang Islam ajak, yang mana kita selari dengan cara pemikiran kita, cara kehidupan kita. Tidakkah Allah SWT yang mengizinkan sesuatu? Tidakkah Allah SWT yang memiliki kemenangan? Maksudnya kita boleh berusaha sebanyak yang mungkin, tapi kita takkan pernah menang. Kita hanya mampu berusaha saja. Tapi kemenangan itu datang atas izin Allah SWT kalau dia nak bagi. Kalau dia rasa sesuai untuk jadikan perbuatan itu sebagai satu pengajaran. Sebab ramai orang yang berusaha, dia expect untuk berjaya tapi tak berjaya. Kemudian mulalah sama ada dia menyalahkan sendiri ataupun dia menyalahkan orang sekeliling. Dan pernah jugalah kisah-kisah yang saya dengar ni, dia menyalahkan Allah SWT sendiri. Dan itu adalah salah satu benda yang tidak elok lah bila kita buruk sangka pada Maha Cipta. So, kenapa kita kata kita tak dapat nak mengawal keadaan sekeliling? Ketahuilah bahawa Allah yang mengizinkan sesuatu itu berlaku, baik ketenangan yang ada dalam hati kita ataupun kesusahan dan dugaan yang Allah bagi. Dan percayalah bahawa dunia ni, bila kita memiliki sesuatu kejayaan, yang kita memiliki sesuatu tak pernah langsung menjadi milik kita, melainkan benda itu adalah dugaan semata-mata. Dan mentality ni dia banyak bermain dengan akhirat. So, kalau tak dapat apa benda yang ada kat dunia ni, it's okay. Tunggu akhirat, di mana kita minta diri kita untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan kita masuk dalam syurga ni atas rahmat Allah SWT. Kita semua mengharapkan yang sama, insyaAllah. Kita cuba target untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. So, mentality yang saya ajar tadi tu, jangan anggap semua di dalam kawalan kita. Dan secara tak langsung, ketika itulah kita berjaya mengawal semua keadaan sekeliling. Ia banyak berkait rapat dengan kepercayaan kita pada Allah SWT, bahawa Allah SWT lah yang memudahkan kita punya jalan, bukanlah kita yang beria-ia ataupun berusaha sehingga kita dapat apa yang kita nak. Dan bukanlah yang kita mencapai kemenangan tu, melainkan Allah mengizinkan sesuatu untuk berlaku, melainkan Allah yang menghadiahkan kemenangan tu untuk kita.
So far itu my take on another mentality yang seharusnya ada pada seorang kaum yang bangsa yang bernama Melayu. Saya akan terapkan benda ni kepada diri saya dan juga orang sekeliling. Dan benda ni dia kira macam dia sangat berkait rapat dengan tawakal jugalah. Tawakal, berserah diri, redha. Tapi tidak bermaksud bila kita kata redha tu tidak kita bermaksud bahawa kita mengaku kalah di depan orang-orang yang cuba nak menjatuhkan kita, bukan. Bukanlah kita kata bila kemenangan tu di pihak orang-orang yang zalim. Kita kata inilah tu benda yang Allah telah takdirkan. Kita tak menyerah macam tu saja. Kita sentiasa memperjuangkan kebenaran, kita sentiasa memperjuangkan apa benda yang benar. Dan even kemenangan yang berlaku pada si pensalin tu pun ada sebab dan ada benda-benda yang membuatkan dia diletak di kawasan yang sebegitu sebenarnya. Dan kalau kita betul-betul perasan, kita lah orang yang menaikkan kezaliman. Sebab apa? Sebab kebaikan adalah benda yang paling mutlak. Kebaikan ialah sentiasa berada di pihak yang menang. Dan tak ada apa benda yang boleh mengalahkan kebaikan tu. Walaupun dan kejahatan mana macam mana sekalipun tidak boleh menjatuhkan kebaikan tu. Sekiranya kebaikan yang ada tu ditikam dari belakang dan jatuh, ketika itulah itulah kejahatan boleh naik semula. Dan bila kita lihat keadaan sekeliling, bila kita lihat banyaknya kata penindasan, penghinaan, kezaliman, sebenarnya benda tu berpunca daripada diri kita sendiri juga sebenarnya pun. Tapi untuk kita push benda tu pada kita sebagai seorang individu, saya tak rasa kita harus tekan benda tu pada diri sendiri. Tidak. Kita harus tekan di benda tu pada sistem yang kita ada sekarang ni. Apa maksud dia? Contoh macam orang-orang miskin, kita letaklah sistem kebajikan. Contoh pada orang yang tidak mempunyai ilmu agama, kita buatkanlah banyak tahfiz. Dan orang-orang yang tidak mampu dapat apa benda yang kita dapat hanya kerana dia mempunyai gaji yang rendah, kita create satu infrastruktur supaya orang tu boleh bekerja dengan diri dia sendiri. Dan benda ni memang kita kena push kepada siapa pemimpin yang kita akan pilih lah. Dan cerita tu akan jadi besar lagi di episod akan datang. Dan kita berbalik pada tajuk utama kita, tentang perasaan sama ada kita boleh mengawal keadaan sekeliling atau tidak. Dan percayalah bahawa kalau kita kata bahawa kita tak dapat nak mengawal keadaan sekeliling, benda tu akan menyebabkan kita menjadi lebih tenang. Sebab benda itulah apa benda yang Allah nak kita fikir. Dan ketika itulah diberikan ketenangan dalam hati. Dan kita macam disebabkan kita tidak merasakan bahawa bukan tanggungjawab kita untuk apa benda yang berlaku di kawasan sekeliling. Jika berlakunya sesuatu benda yang drastik sehingga ideologi itu mula jatuh satu demi satu, sedikit pun tidak menjentik hati awak untuk mengamuk, untuk kecewa, untuk berada dalam keadaan celaru, dan awak ketika itu masih dalam keadaan bersahaja, dan awak berkata pada diri awak sendiri, manusia ni hanya mampu mencuba. Jadi atau tak jadi, itu perancangan Allah SWT. Kenapa saya cuba nak bertanggungjawab dengan benda yang saya tak boleh nak kontrol? Dan kita pernah dengar pasal kisah ni, pasal kisah seorang ilmuwan yang cuba nak mengaji sifat manusia. Lama-lama kelamaan dia menjadi gila sebab dia tak boleh nak faham otak manusia ni macam mana. Dan itulah masalah yang dia hadapi, sebab dia rasa dia dalam kawalan dengan topik yang dia nak ketahui tu. Tapi bila dia gagal nak mencekam topik tu, dia menjawab ke otak dia makin bercelaru dan dia memudaratkan diri dia sendiri. Dan kita nampak dengan mata kita sendiri. Ini salah satu kisah benar kot, saya tak silap lah. Maybe tuan-tuan boleh cari kesaksihan cerita itu sendiri. InsyaAllah kita akan cuba bicarakan tentang topik-topik lain. Kalau ada suggestion daripada orang kamu untuk memberi komen-komen di ruangan di bawah, kita akan teruskan dalam adventure untuk mengetahui mentaliti yang lain yang mana selari seperti apa benda yang Allah inginkan. Saya mengharapkan begitu.
Dan saya harap kita dapat memikir logik daripada kisah itu, dan kita dapat menerangkan apa baiknya bila kita menurut perintah Allah SWT. Dan so far ini saja. Apa-apa pun nanti kita akan bertemu di masa yang akan datang, InsyaAllah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum.